Jahit manik tercucuk jarum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, video ini merupakan video bahagian kedua untuk pendaftaran projek. Sebelum ni saya dah tunjukkan cara-cara mendaftarkan projek untuk projek-projek yang baru tuan-tuan usahakanlah. So, video sebelum ni agak panjang. So, untuk ni mungkin saya akan ringkaskan. Cuma saya nak tunjukkan jika tuan-tuan mempunyai pelbagai projek ataupun mempunyai beberapa projek yang berbeza lah dalam sistem ni. So, tuan-tuan boleh daftarkan seberapa banyak projek yang tuan-tuan ada dan juga pusingan yang tertentu lah. Okay, so kita teruskan. Sekarang ni saya telah pun log masuk sebagai pengusaha, sama ada tuan-tuan sebagai ahli projek ataupun bukan ahli projek, proses dia adalah sama. Okay, so sebelum ni kita dah daftarkan satu projek kat sini dan kita ada dua pusingan kat sini lah. So kalau tuan-tuan klik pada profile tu, tuan-tuan boleh tahu berapa pusingan yang tuan-tuan dah ada untuk setiap projek tu. Sebagai contoh, ni adalah pusingan kedua yang sedang aktif. So maksudnya semua jual beli untuk projek ni nanti akan dimasukkan di bawah pusingan yang kedua ni lah. Okay, pusingan pertama dah ditutup. So nanti proses jual beli untuk pusingan kedua pun telah berakhir dan next akan dimasukkan dalam pusingan kedua. Okay, so saya dah terangkan sebelum ni. So seterusnya, andaikan tuan-tuan ada untuk yang pertama ni, andaikan tuan-tuan ada projek cili juga tapi di lokasi yang lain. Okay, so tuan-tuan hanya perlu klik pada daftar projek ni. So tuan-tuan masukkan nama projek. Komoditi dia adalah sama, cili merah. Untuk cili petigasi lot 101 ni, andaikan saya usahakan di Putrajaya pula. Untuk cili kampung Sungai Uda saya usahakan di Selangor, tapi untuk projek cili yang ni saya usahakan di negeri yang lain lah, ataupun di mana-mana lokasi yang tuan-tuan usahakan. So sama juga, setiap pendaftaran projek baru tidak kira masa sebenar adalah pusingan yang keberapa. Sama ada masa sebenar tu tuan-tuan dah masuk pusingan kedua, ketiga, keempat atau sebagainya. Tapi dalam sistem ni dia akan automatik kira sebagai pusingan pertama lah. Okay, sebagai contoh, saya masukkan maklumat kat sini. Okay, yang lain masuk penerangan tentang fungsi-fungsi ataupun ruangan-ruangan ni saya dah terangkan pada video sebelumnya. Tuan-tuan boleh semak dan rasanya tuan-tuan dah faham. So tuan-tuan hanya tinggal lengkapkan sajalah. Okay, so pendaftaran telah dilakukan, berjaya dihantar dan juga status dia belum diaktifkan. So tuan-tuan hanya perlu tinggal tunggu pengesahan dari pengurus projek PPK masing-masing lah. Okay, kita andaikan projek ni dah disahkan oleh pengurus projek. So tuan-tuan sepatutnya akan dapat notifikasi menyatakan projek tuan-tuan telah diluluskan. So ini adalah maklumat projek untuk cili fertigasi lot 101 ni. So saya ada satu pusingan untuk projek yang ini. So kalau tuan-tuan lihat kat senarai projek, saya ada dua projek di bawah komoditi yang sama, iaitu cili, cuma berbeza lokasi saja. Okay,
So, apa yang saya nak tekankan adalah setiap projek tu sebolehnya atau sepatutnya tuan-tuan asingkan mengikut lokasi. Okey, so maksudnya satu lokasi adalah satu projek. Okey, harap tuan-tuan faham. Okey, sama juga kalau tuan-tuan bila tuan-tuan buat proses jual beli, nanti saya akan buat satu video khas bagaimana proses jual beli itu berlaku. So nanti setiap kali tuan-tuan buat hantar komoditi atau menjual komoditi ke PPK itu, tuan-tuan kena maklumkanlah lokasi komoditi itu adalah hasil dari projek yang mana. So nanti kerani projek akan masukkan maklumat tu, nanti dia akan masuk di bawah pusingan mana yang aktif lah. Okay, sebagai contoh pusingan untuk projek ni tadi, kita ada 2 pusingan, satu telah ditutup, satu masih aktif. So nanti setiap maklumat jual beli itu akan dimasukkan di pusingan yang aktif ni lah. Okay, so tuan-tuan boleh faham kat sini. Saya maksudkan, apa yang saya tekankan adalah setiap projek tu kalau boleh ataupun sepatutnya tuan-tuan asingkan mengikut lokasi. Okey, seterusnya, andai kata pula tuan-tuan ada mengusahakan projek lain tapi di bawah komoditi yang lain. Okey. So tuan-tuan sama juga, tuan-tuan kena masukkan maklumat dia lah. Okay, latitude dan longitude saya dah tunjukkan cara nak dapatkan latitude dan longitude. Tuan-tuan boleh semak pada video bahagian pertama. Lepas tu sama juga, maklumat pusingan adalah bermula dengan pusingan 1 walaupun projek sebenar tuan-tuan telah pun memasuki pusingan kedua, ketiga atau seterusnya. Okay, so saya masukkan maklumat kat sini. Okay, so saya tinggal klik daftar dan pergi ke halaman pendaftaran projek baru ni dan tunggu pengesahan dari pengurus projek lah. Okay, so kita andaikan pengurus projek telah mengesahkan pendaftaran projek tuan-tuan. Okay, so sepatutnya tuan-tuan akan dapat notifikasi menyatakan pendaftaran projek telah diluluskan. Okay, so ini adalah maklumat projek tuan-tuan. Adalah komoditi halia. So ini adalah pusingan dia. Okay, begitu juga kalau pusingan ni masih aktif, tuan-tuan klik daftar pusingan baru, sistem takkan benarkan lah. So tuan-tuan kena tutup dulu pusingan yang aktif, baru tuan-tuan boleh daftar pusingan yang baru. So kalau tuan-tuan lihat pada senarai projek, kita dah ada berbagai jenis komoditi. Abaikan gambar tak ada ni sebab ni adalah local host komputer saya, sebab saya tak masukkan gambar lagi. So apa yang saya nak tunjukkan, so dari data-data ni tuan-tuan boleh fahamlah, untuk setiap pengusaha boleh masukkan seberapa banyak komoditi yang dia ada, komoditi projek yang dia ada, dan tak semestinya satu komoditi satu projek. Tuan-tuan boleh buat beberapa projek di bawah komoditi yang sama, cuma
tuan-tuan kena asingkan mengikut lokasi lah. Okay. So ni lot 101, ni Cili Putih Gasih, Sungai Uda. Okay. Begitu juga dengan Halia lah. So nanti kalau tuan-tuan ada projek Halia di lokasi yang berbeza, so tuan-tuan boleh daftar projek baru dengan penamaan yang baru lah. Okay. So itu saja untuk video kali ini. Video seterusnya saya akan terangkan bagaimana tuan-tuan boleh mendaftarkan. Kalau tuan-tuan klik pada profil pusingan ni, nanti saya akan tunjuk cara-cara tuan-tuan boleh masukkan gambar galeri setiap projek lah. Okay, so kalau tuan-tuan boleh lihat kat sini, so tuan-tuan boleh klik daftar kat sini. So nanti yang ni adalah video ringkas khas untuk pendaftaran galeri projek ni. Nanti saya akan tunjukkan pada video yang seterusnya. Okay. So, buah petola, buah peria, inilah dia cara-cara mendaftar projek. Saya akhiri dulu, kita berjumpa pada video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.